Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Sarawak Authors Festival 2022. Baiklah, pada hari ini kita bersama dengan seorang penulis muda, kita katakan muda lah iaitu Puan Fatin Aisyah Faizul Azhar. Apa khabar Puan? Jangan panggil Puan. Puan. Minta maaf. Cik. Panggil Cik. Okey, maaf Cik. Okey Cik. Minta maaf Cik. Apa khabar Cik? Alhamdulillah baik. Okay. Sihat je. Hari ni apa orang kata Cik ni kita lihat cantik lah, jadi secara ni cantik kan, muda lagi kan. Okey. Cik Fatin Aisyah merupakan penulis kepada buku The Tiger and the Cat, ataupun dalam bahasa Melayu dia kita panggil Harimau dan Kucing, kemudian Semut dan Belalang, Pikok dan Kokel. Kokel ni kali pertama saya dengar sebenarnya. Rupanya dia adalah burung bubut. Dia buku yang Puan Cik Fatin Cik Fatin tulis ni dia dah ada dalam 2 bahasa. Okey. Yeah. Cik Fatin asal dari mana Cik Fatin? Asal dari Kuching Sarawak. Kuching Sarawak lah. Ya, memang Sarawak. Memang dibesar dekat situ je. Tak ada merantau lah. Belum lagi lah. Belum lagi. Tak pernah lagi. Belum pernah lagi. Okey. Ya. Cik Fatin nak tanya hari jadi boleh ke? Tak boleh lah. Boleh lah. Itu dah lahir bila Cik Fatin? Saya lahir 1 Ogos tahun 2002. 1 Ogos? Ya. Kalau tambah 3 depan tu jadi anak merdeka. Anak merdeka. Okey. Cik Fatin dilahirkan di Kuching, memang memang saya membesar di Sarawak. Okey. Cik Fatin, boleh tak kami nak tahu sikit lah macam mana pengalaman Cik Fatin? Bila Cik Fatin mula menulis? Yalah, kita lihat Cik Fatin ni orang wajah muda. Jadi mesti ada lagi awal Cik Fatin menulis. Boleh? Kalau nak cakap pasal pengalaman ni, saya tak banyak macam mak saya. Ya. Saya mula menulis ni, saya mula belajar masuk dalam bidang penulisan ni masa umur saya 12 tahun. 12? Ya. 12? Muda tu. Waktu tu terkenal dengan orang buat fan fiction dekat Facebook. Fan fiction, okey. Waktu tu kebetulan saya minat K-pop kan. K-pop. Saya minat lah baca. Bila saya baca tu, saya macam ada terdetik dalam hati nak tulis buku sendiri. Okey. Bukan buku lah, nak tulis cerita sendiri. Jadi saya tulis lah. Sampai one day ni ada kakak yang saya suka baca buku cerita yang dia buat. Dia cakap dia tak update dekat Facebook lagi dah. Okey. Dia cakap dia update kat Wattpad. Jadi saya tunggu apa lagi. Demi nak baca cerita yang dia buat tu, saya download dekat Wattpad. Wattpad? Ya, Wattpad. Memang mula berkarya dengan Wattpad dululah. Masa usia 12 tahun tu? Waktu tu. Okay. Walaupun waktu tu ayat mengarut kan, tulis cerita pun dalam bentuk dialog, tak pandai karang ayat novel. Ya. Jadi bila buat tu, walaupun ialah orang cakap tak elok buat ayat macam ni, kita anggap tu macam satu pengajaran. Jadi proses belajar. Proses belajar waktu tu dekat Facebook. Bila saya berpindah dekat Wattpad, kebetulan dekat Wattpad ni ada satu platform untuk tulis cerita sendiri juga. Okey. Jadi saya tulislah cerita saya sendiri. Waktu tu tak ramailah pembaca, ada 10 orang je pembaca. Tapi memang betul lah Wattpad ni macam saya pun tak berapa mahir sangatlah dengan Wattpad kan. Sebab dia kena langgan apa-apa ke ataupun macam mana, memang percuma. Waktu tu tak ada langgan lagi. Lama dah ni. Waktu tu umur saya 12 tahun. Waktu tu tak ada langgan lagi. Jadi menulis kat Wattpad ni dia ada hasil datang ke ataupun dia hanya menulis untuk hobi je, baca untuk orang semua? Orang baca je, tak ada hasil pun pada saya. Tapi saya minat. Bila orang baca cerita yang saya tulis, saya minat. Walaupun 10 orang je pembaca waktu tu. 10 orang? 10 orang je. Hebat tu kalau 10 orang. Kalau sekarang ni 10 orang tu kira sikit lah. Kalau dulu 10, sekarang ni kena kali dengan 1000, jadi 10,000 lah. Tapi belakangan ni saya memang jarang tulis kat Wattpad, jadi saya tulis dalam bentuk manuskrip untuk diterbitkan je lagi. Jadi berapa tahun sekarang ni dah menulis daripada umur 12 sekarang? 10 tahun lah kira 10 tahun. Kan. Kira tak belum 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Dalam tempoh menulis lah. Dalam tempoh menulis. Dalam Wattpad berapa tahun? Dalam Wattpad tu sampai saya umur 18, lepas tu saya dah kurang dah. 6 tahun tulis dalam Wattpad. Maksudnya berapa banyak cerita terhasil dalam Wattpad tu saja? Tak banyak, baru 4. Kadang saya ada tulis, kalau dah rasa macam tak cun tu saya delete balik. Tulis dan delete lah. Tapi kalau ada cerita yang pembaca suka baca, saya akan teruskan update sampai waktu saya sekolah dulu, saya tulis dulu dalam buku tulis, lepas tu balik baru saya update dekat
dalam Wattpad. So orang waktu tu kalau kita rajin menulis, kalau kita rajin update, pembaca kita akan jadi ramai tau. Sebab tu bila makin banyak pembaca, saya makin suka tulis. Walaupun cerita tu mengarut. Mana ada cerita mengarut? Dia fiction ataupun non-fiction? Itu je. Fiction atau non-fiction. Sekarang kita tengok pun sekarang orang cerita pasal angkasa lepas. Tapi dulu kita rasa mengarut. Sekarang ni kita dah tak ada benda yang mustahil. Mungkin akan ada satu masa kita sampai ke Marikh lah pula. Boleh hidup kat Marikh kan. Itu cerita kisah Elon Musk lah. Okey. Dalam cerita Wattpad ni dia lebih kepada macam cerita fan fiction tu ke? Ya, fan fiction. Fan fiction ni macam mana? Fan fiction ni macam yang saya cakap tadi, saya minat idol Korea kan. Saya pakai idol Korea tu sebagai karakter imagination. Maksudnya kira macam ada Lee Min Ho, lepas tu hidup macam mana pula kalau Lee Min Ho tu ada kat sebelah lah macam tu lah. Seolah-olah saya buat Lee Min Ho tu dengan saya. Macam tu lah. Boleh ni, saya rasa kalau buat cerita fan fiction ni memang ramai lah yang mula bayang macam mana lah. Apa? Lee Min Ho, apa nama lagi? Kwang Soo. Kwang Soo tak? Kwang Soo kan. Macam mana Jungkook pula kan. Macam tu lah. Saya tulis macam seolah-olah cerita saya dengan mereka macam tu. Imajinasi lah. Imajinasi. Tapi nama kita pakai nama yang sama lah. Nama pakai nama Lee Min Ho. Lepas tu nama watak perempuan tu kita reka lah. Macam tu lah fan fiction. Cik suka cerita yang sekali habis ataupun lebih suka bersiri? Maksudnya cerita habis tu dia tak ada sambungan. Kalau cerita bersiri, ni okey, nak tahu episod seterusnya, sambung. Kalau dekat Wattpad tu kan kena tunggu bila masa penulis tu lapang baru dia update kan. Saya secara terus terangnya saya lebih suka baca yang dah habis semua. Saya tak suka menunggu. Sebab kalau dekat Wattpad ni kalau kita tunggu kan, kalau lama dia tak update, kita akan rasa macam hilang feel nak baca. Macam tu je kita baca novel kan. Suka tak baca novel setengah-setengah. Lepas tu muka surat seterusnya hilang, kosong, tak ada. Mesti tak best kan. Betul. Macam tu kita baca novel. Sebab tu orang buat novel, dia macam habis cerita terus satu buku. Tapi kan dia sampai dia kan ada satu istilah writer block. Mesti akan sampai satu tahap, apa aku nak sambung cerita. Macam mana aku nak sambung cerita. Kalau saya kena writer block tu, tak lain tak bukan saya tengok drama lah. Cari ilham lagi sekali lah. Cari ilham lagi. Drama apa yang cik saya tengok? Drama Korea, drama Cina, drama Jepun. Cina? Cerita apa? Neza taklah saya tengok. Sekarang ni saya minat tengok Love Like the Galaxy. Love Like the Galaxy? Yeah. Dekat mana tu cik? Saya tengok dekat WeTV, iQIYI. Okey. Kira ilham tu banyak. Netflix pun banyak lah ni. Netflix banyak juga. Tak apa, kita nak adaptasi macam mana mengolah cerita tu. Dia bukan plagiat tu, kita mengolah cerita kita kan. Macam fikirlah, boleh kot kalau buat macam ni. Olahan imajinasi Imajinasi. masing-masing. Taklah kita ikut secara terang-terangan. Betul. Ini kena buat cerita merak dengan bubut ni pun bukannya kita, takkan kita cakap kita adalah merak. Macam mana kita nak membayangkan kita seekor merak kan? Kalau masa saya tulis buku ni kan, saya dengar atuk saya cerita. Atuk pula cerita? Atuk saya ni kalau dia datang rumah, kita orang cucu-cucu ni kan kumpul banyak tempat. Lepas tu dia mulalah cerita. Dalam cerita dia tu, dia suka insert benda baik apa yang kita dapat, benda buruk apa yang kita dapat. Contoh macam badak yang tamak. Kalau kita tamak, apa yang kita dapat? Kita tak akan dapat keuntungan pun kalau kita tamak. Betul. Tamak selalu rugi. Tamak selalu rugi, betul tak? Betul. Itu. Daripada kisah-kisah atuk, ada tak kisah yang kita orang tak pernah dengar lah? Memang kebanyakan cerita binatang lah. Kebanyakan cerita binatang. Ada juga dia cerita kalau zaman dulu pakai perahu, balik rumah ambil masa. Ada juga. Dia memang suka bercerita. Atuk saya memang suka cerita. Sebab dia bekas pesara cikgu kan. Bekas pesara cikgu. Okey. Dia cikgu sekolah menengah ke sekolah rendah? Di sekolah rendah. Lagilah banyak apa orang kata. Kalau istilah kami di sebenarnya banyak cekadak lah budak-budak ni. Dia memang banyak cerita. Kalau duduk tu dia cerita. Dia memang suka dengan kanak-kanak bercerita. Dia memang suka bercerita. Setakat cik dengar cerita atuk, berapa banyak dah cik rasa cerita yang disampaikan oleh atuk? Banyak lah. Banyaklah, tak terkira lah. Sebab selalu dia datang rumah kan. Bila datang je bercerita? Dia datang kadang dia tengah dekat meja makan tu. Dia mulalah. Dekat meja makan? Sambil makan? Cerita pasal
pasal nasi kan. Kalau kita membazir apa jadi. Macam tu. Dia memang bagi banyak pengajaran lah kalau duduk sekali dengan dia tu. Kira setiap kali ada benda yang dia tak suka tengok, mulalah dia akan keluar cerita. Dia akan bercerita, ya. Memang semua cerita betul ke ataupun dia buat olah sendiri cerita dia? Allahualam lah, saya tak tahu. Saya tak pernah tanya pasal tu. Okey. Sekarang ni boleh tak kita nak tahu siapa yang banyak mendorong Cik untuk terus menulis? Yalah, kan kadang-kadang mesti akan menulis kat Wattpad, menulis kat media sosial ni kan kadang-kadang kena hentam dengan orang kan. Apa cerita ni kan. Macam netizen lah, jabatan netizen lah kan. Macam yang saya cakap tadi, pembaca saya lah banyak beri dorongan kepada saya. Diorang tu kadang kasih komen yang baik buat kita rasa macam, suka. Suka kan. Jadi kita pun bagilah macam bagi saya tu dorongan yang baik lah. Kadang komen yang diorang bagi tu, kalau ada yang jahat tu kan, kita ambil tu sebagai pengajaran. Contoh kalau saya ada buat silap ayat ke, dia ditegur kan, kita ambil tu jadi pengajaran. Taklah terus down. Kadang macam orang cakap 100, kalau ada 20% tu orang tak suka, normal lah tu. Betul. Yang lebihnya, yang pasti akan ada orang minat baca cerita kita walaupun benda tu macam tak masuk akal kan, mengarut tu. Betul. Macam fanfiction lah. Orang sekarang ni dia suka berimajinasi. Kita tengok cerita Hindustan lah. Ada tak orang bunuh pakai pisang? Mana ada? Betul tak? Betul. Tapi orang suka lihat imajinasi sebab kita nak lari daripada realiti. Kita nak lari daripada realiti. Boleh tak beritahu sikit siapa lagi yang memberi dorongan selain daripada pembaca? Yalah, mesti itu dekat alam maya. Kan? Sekarang mesti ada yang nak menulis tu kan, dekat meja tiba-tiba habis idea. Siapa yang banyak memberi? Tak lain tak bukan mak saya lah banyak beri dorongan dengan saya. So one day ni dia pernah tanya kan dulu saya tak ada telefon sendiri. Betul. Nak buat cerita kat Wattpad tu, saya pakailah telefon dia. Telefon dia banyak berjasa lah telefon dia. Telefon dia banyak berjasa. Jadi masa saya buat tu, mak saya tanya, "Kak, apa yang kau minat?" Dia cakap macam tu. Saya cakap lah sambil tulis tu, saya berhenti menulis. Saya cakap, saya minat sangat menulis. Kalau boleh saya nak jadi penulis kalau dah besar. Sampai cikgu kat sekolah pun dia cakap, dia yakin saya boleh berjaya. Dia cakap macam tu. Cikgu Siti Hawa namanya. Cikgu Siti Hawa. Terima kasih Cikgu Siti Hawa. Jadi mak saya ni, bila dia cakap, kalau kau minat buat tu, kau buat, aku sokong. Dia cakap macam tu. Ada menghantar karya dekat sekolah jugalah? Ada menghantar karya kat sekolah tu saya jarang. Jarang lah. Tapi lebih kepada Wattpad lah. Saya banyak Wattpad. Tak ada orang nak baca cerita fanfiction dekat sekolah. Mana nak tahu kan. Tak ada ke terfikir nak hantar karya masuk pertandingan ke? Yalah sekarang ni kan pertandingan kan kadang-kadang harga hadiah besar. Kalau dulu tak ada. Tapi sekarang kan ada tak untuk Sarawak Author Festival ni, dia ada buat pertandingan untuk buat cerpen tema legasi. Ada cuba masuk lah. Saya nak cuba buat tapi masa saya pack. Yalah berkhidmat sebagai penulis penuh masa lah kan sekarang ni. Saya bukan setakat penulis je, saya ada terlibat dalam bidang perniagaan juga. Okey. Selain daripada menulis kan, apa hobi Cik? Mesti ada hobi kan. Kadang-kadang macam dah bukanlah bosan menulis, macam dah hilang idea, mesti nak buat sesuatu untuk dapatkan balik. Orang kata reset and refresh. Kalau saya, hobi saya macam saya cakap, saya memang tengok drama lah. Saya tengok drama, saya dengar lagu, saya nyanyi. Dengar lagu dan nyanyi? Dengar lagu nyanyi. Kadang dari lagu tu saya dapat idea untuk tulis cerita. Lagu apa yang paling banyak kalau bila Puan sampai satu writer block tu kan, apa lagu yang banyak bagi apa orang kata ilham, mencurah-curah? Kalau untuk berkaitan dengan cerita, saya akan dengar lagu berkaitan dengan cerita saya lah. Tapi kalau tengah saya kena writer block, saya down, saya suka dengar lagu A Million Dream. A Million Dream. Ya, pernah tengok cerita tu kan? Apa nama cerita tu? A Million Dream. Penyanyi siapa? Penyanyi dia siapa? Saya lupa lah. Tapi saya suka. Tapi tajuk dia A Million Dream. Boleh kita bagi tahu kat penulis-penulis. Hugh Jackman ke tak silap saya? Hugh Jackman. Hugh Jackman. Macam tu lah. A Million Dream. Siapa nama? Dalam cerita ni. Ada tu, The Greatest Showman. The Greatest Showman. Cerita tu. Saya memang minat gila cerita tu kan, berasal daripada orang yang biasa-biasa. Memang tak ada apa-apa pun. Tapi bila dibuat satu
persembahan tu terhebat. Ramai orang yang minat datang ke tempat dia, sirkus dia. Wah, ini bukan kita bukan promo cerita ini kita tanya Ilham datang. Mungkin boleh gunakan apa orang kata konsep untuk writer's block. Okey. Hari ni boleh tak kita nak tahu apa boleh ambil satu karya yang cik nak ceritakan. Mana yang paling dekat lah? Paling dekat yang saya banyak ni. Itulah. Macam saya ayam dengan helang. Sekejap Puyuh. Kancil dengan monyet ni. Oh, kancil dengan monyet. Kenapa monyet? Ni cerita dia pasal si monyet ni dia tengah jalan-jalan dekat hutan, dia tengah cari buah-buahan untuk dimakan. Lepas tu temulah dengan si kancil ni. Macam yang kalau selalu orang yang selalu tengok TV ataupun dengar cerita tahulah kancil ni jenis yang cerdik kan. Betul. Dia tipulah si monyet ni. Dia cakap buah cili ni dia cakap buah yang paling sedap. Cili. Jadi monyet tu makanlah. Kena tipu. Dia cerita pasal monyet kena tipu oleh si kancil. Itu cerita dia. Simple je cerita dia. Dia menggunakan latar macam latar Sarawak juga ke? Mungkin kat sini kan dia panggil cabik gronong. Bukan cabik gronong ni, cili padi. Cili padi. Cili padi. Entahlah ni cili apa, tapi yang saya tahu ni cili lah. Yang dimaksudkan saya cili lah. Ni kan saya lihat dia punya ilustrasi dia cantik. Siapa yang buat? Pekerja mak saya yang buat. Okay. Saya tak pandai melukis. Tak apa, tapi idea cerita tu ada berdasarkan cerita tu kan. Menarik sebab kalau untuk kanak-kanak mereka lebih suka teks kartun, kartun tu besar. Gambar. Teks tu macam sikit je. Sebab kalau kanak-kanak ni dia memang suka tengok gambar secara Betul. Dia suka visual. Dia suka yang meriah. Meriah. Warna-warni. Betul. Dia memang suka warna-warni. Tulisan kalau boleh warna-warni, tapi banyak sangat warna nanti. Sebab itulah dalam dia ada kata orang panggil. Pemecahan tu. Dia ada merah, hitam untuk senang orang belajar. Wah, bagus untuk kanak-kanak belajar. Macam hujan. Tu hitam macam tu dia. Pemecahan kata. Bagus ni, bagus untuk anak-anak yang baru nak mula belajar membaca. Bagus untuk budak-budak lah. Sebab saiz teks dia pun besar kan. Kita taklah terlalu kata sakit mata nak cari apa benda lah kan. Betul tak? Ya, betul. Okey. Dari mana ilham puan menulis cerita ni? Adakah daripada atuk ataupun orang lain lagi? Dari atuk saya satu. Kan macam yang saya cakap, saya suka tengok TV kan. Saya suka tengok drama. Ada cerita daripada drama juga ni? Dekat Astro Ceria dulu. Astro Ceria, okey. Pada zaman dahulu. Okey. Dari situ juga saya macam, saya waktu budak-budak lagi kan. Walaupun umur saya 12-13 tahun, saya masih juga tengok cerita macam tu. 13 tahun masih tengok cerita tu? No wonder lah orang kata. Imajinasi tu banyak kan. Cerita Pak Pandey apa semua tak ada tulis? Belum lagi lah. Saya rasa mak saya ada tulis cerita tu. Ada tulis? Pasal Pak Pandey. Tak silap saya. Kalau ikut episod yang lepas, kita bagi Pak Aloy. Pak Aloy kah? Saya tak banyak baca buku dia. Tapi puan lebih kepada cik lebih kepada cerita binatang lah kan. Cik ni kan saya dah terbitkan lama dah. Kena terbit lama dah. Bila terbit ni? Ni tahun 2018. 2018. Sekarang ni saya macam bila dah besar kan tak minatlah baca buku budak-budak. Kalau sekarang ni buku apa yang cik tulis? Novel pasal percintaan lah. Ada tak yang akan diterbitkan? Ada. Cerita apa? Pasal Kau Yang Aku Tunggu. Kau Yang Aku Tunggu. Okey. Macam mana cerita dia? Cerita dia ni berasal dari kisah nyata sebenarnya. Tapi saya fiksionkan untuk buat dia jadi lebih menarik. Fiction kan? Saya fiksionkan sebab kalau ikut betul-betul realiti nyata hidup saya kan. Macam saya rasa hidup saya ni bosan. Okey. Jadi saya buat cerita tu saya fiksionkan supaya dia jadi lebih menarik. Dari segi karakter dia, dari segi latar belakang dia. Macam tu. Macam mana cik menghidupkan konflik dalam novel tersebut? Ialah cik bagi tahu hidup kalau ikut kisah cik macam
bosan. Tapi cik nak mencorakkan tu dari mana cik? Daripada drama jugalah. Iyalah dari drama kan. Oh. Kadang apa yang saya ni jenis apa yang saya belajar dari apa yang saya tengok, saya lihat. Saya jenis macam tu. Oh, boleh gunakan tips ni untuk siapa yang menulis. Siapa yang menulis saya belajar dari apa yang saya tengok, saya lihat macam tu. Cuma Saya tengok, saya lihat. Saya dengar dan saya lihat. Dengar dan lihat. Samik nak watok nak lah. Bukan. Samik nak watok nak lain. Okey. Bila dijangka terbit ataupun dah dalam proses buku tu? Buku tu sebenarnya to be honest, saya banyak yang buku manuskrip yang saya tengah hasilkan sekarang. Okey. Saya banyak. Saya dengan adik saya banyak buku manuskrip yang kami dah hasilkan. Tapi sayangnya syarikat saya sendiri belum ada bajet yang besar untuk terbit tu. Okey. Jadi saya harap kalau suatu hari nanti kalau saya dah ada kan, memang saya akan terbitlah secara besar-besaran. Sebab banyak kan. Jadi memang nak terbit lah. Sekarang ni dah fokus kepada percintaan kan. Kau yang aku tunggu apa lagi? Manuskrip kedua apa pula? Kau yang aku tunggu. Dia yang aku tunggu. Takdir tercipta. Takdir tercipta. Cinta monyet si Amalina. Cinta monyet si Amalina. Memang suka banyak monyet ke macam mana ni? Taklah. Cinta monyet tu kan cerita budak-budak. Cerita budak-budak lah. Yeah. Tapi cerita budak-budak pun kadang-kadang boleh jadi realiti, betul tak? Kan? Okey. Ya, betul. Okey, kan macam 2 tahun lepas kita alami PKP, pandemik kan. Jadi mesti ada apa-apa cabaran ataupun halangan yang cik hadapi sebagai seorang penulis. Boleh tak cik kongsi sikit? Cabaran dan halangan. Kalau cabaran tu cabaran tak adalah kot. Tak adalah. Halangan pun tak ada. Cuma saya banyak duduk dekat rumah buat kerja apa yang mak saya suruh. Ya, buat kerja. Kalau saya lapang, saya tengok drama. Lepas tu saya buat cerita lah. Cerita sikit pengalaman. Kira masa PKP tu tengok cerita, lepas tu terus kepada menulis. Taklah macam tu. Apa itu? Saya taklah tengok cerita terus menulis. Saya kadang fikir juga. Saya buat dia punya rangka dulu ke. Macam tu. Masa PKP ni kan yelah kita ada 24 jam sehari. Banyak masa lapang kan. Macam mana cik membahagikan waktu menulis? Bila waktu nak menulis? Bila nak buat kerja yang mak bagi tahu tu? Macam mana tu? Kalau saya kan macam saya cakap, saya tulis dekat Wattpad. Tapi saya tak publish pun kalau buku tu. Yang saya nak publish buku yang saya nak betul-betul publish dekat secara reality, saya tak akan update dekat Wattpad. Spoil lah kalau update kat Wattpad. Orang dah baca. Buat apa nak beli kalau macam tu. Orang dah baca awal, dah tahu cerita kan. Sebab tu saya kalau ada masa tengah menyapu pun saya boleh. Tengah menyapu pun boleh? Berhenti kejap, tulis. Kalau tengah waktu tu memang betul-betul ada idea. Kadang tengah tidur pun kan. Tengah tidur, kepala dah atas bantal. Kalau dah ada idea tu, memang terus tulis. Dia bila-bila masa je boleh. Masanya bila nak tidur? Yalah, terus kalau tulis lah. Sebab saya kadang saya tidur kan, saya ada muzik yang main. Tidur dengan muzik lah. Itu ya cerita lagu Emily Dream tu lah. Ya. Amboi lah Syah. Boleh guna tips ni. Boleh guna siapa yang nak menulis. Okey. Kita pun dah nak sampai ke penghujung kan. Okey, boleh tak cik bagi tahu sikit apa harapan cik dalam dunia penulisan, untuk dunia penulisan secara di tanah air dan juga secara global? Apa harapan cik? Saya harap industri penulisan tanah air ni boleh pergi jauh menerobosi pasaran global lah. Bukan sudah tiba masanya kan penulis penulis tempatan kita berkarya, bukan setakat dia jual buku tu secara dekat tempatan, tapi sampai ke luar negara kalau boleh lah. Kalau boleh sampai ke luar negara. Kalau boleh buku tu pun ditranslate ataupun dijadikan dua bahasa. Okey. Supaya ramai orang boleh baca. Cita-cita besar ni, bagus ni. Kalau boleh buku tu dipasarkan sehingga ke luar negara, Indonesia kan. China, Korea. Kalau boleh lah. Korea mesti nak lah kan. Sebab dari kecil suka tengok kalau cerita boleh Korea. kan buku yang saya hasil tu, kalau saya ada manuskrip yang baik tu, saya nak translate ke bahasa Korea, lepas tu cuba hantar dekat production kat sana. Mana tahu jadi drama kan. Mana tahu. Ya, betul. Dapat lagi royalty apa semua kan. Dahsyat tu. Cita-cita tu mesti ada. Cita-cita mesti ada. Ya, cita-cita mesti ada. Okey, lepas tu boleh tak bagi sikit nasihat kepada penulis muda kan? Yalah, bukan penulis muda lah, penulis baru.
Penulis baru yang nak berkecimpung dalam dunia penulisan. Apa dia punya stamina? Yalah, stamina penulis ni satu hal juga. Kalau kita tak kental menghadapi komen-komen kan. Komen-komen ni, jabatan netizen ni yang paling paling sakit untuk dihadapi ni. Boleh tak bagi sikit nasihat? Nasihat saya, semua orang boleh menulis. Tak kira lah mana kita pergi, mana tempat kita duduk kan. Kita boleh menulis kalau kita betul-betul nak benda tu jadi kita punya kerjaya. Kena writer blog tu benda biasa. Benda biasa lah kan. Jadi saya harap kepada penulis baru ni, kalau nak berkarya tu jangan setengah-setengah. Kalau boleh kan, biarlah jauh, biarlah macam tak masuk akal sekalipun harapan. Macam yang saya cakap tadi, betul. Saya nak jadikan cerita saya tu drama kan. Betul. Walaupun tak masuk akal, tapi teruskan. Betul. Teruskan. Itu kita hanya merancang dan yang akan menentukan adalah Tuhan lah. Ya, betul. Okay. If you dream it, you can do it. Betul, saya setuju. Okey, baiklah. Begitu saja sesi kita bersama dengan Cik Fatin. Yeah. Jadi kita akan bertemu lagi untuk siri yang akan datang. Jangan lupa untuk bersama-sama kami di Sarawak Authors Festival pada 27 hingga 29 Oktober 2022. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.